Berapa syarat yang perlu ada kepada seorang mukmin, ya, yang dia nak berperanan sebagai orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Baik, kata Abu Lais As-Samarqandi menyatakan yang pertama di antaranya ialah mereka itu perlunya ada ilmu lain. Nampak? Bila kita lihat orang yang nak menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Pertama sekali, mesti orang tu adanya knowledge, adanya ilmu. Maka bila ditanya tadi, adakah perlu kita faqih, kita faham agama, kita tahu syariat begitu gini? Yalah, bagi kita sudah tentulah. Sebab kita nak menyeru kebaikan, kita nak tahu apa jenis-jenis kebaikan yang boleh kita sampaikan, yang boleh kita sebut dan juga melalui perbuatan diri kita. Kalau kita tak ada ilmu, kita nak melakukan ibadah, maka kita kata ibadah itu ibadah yang fasid, yang rosak. Kerana itu bila mana ada ilmu, dia jadi smooth, dia jadi mudah, tuan-tuan. Dia jadi mudah nak buat baik pada diri dan juga nak bagi nasihat. Contohlah da'i, contoh kita orang tanya, Ustaz da'i masuk TV, Ustaz Alim dia masuk TV, yang ustaz-ustaz lain sama juga. Saya nak tanya Ustaz, Ustaz mesti arif, mesti tahu, mesti faqih, kan? Jadi takkan tak boleh nak jawab soalan saya umpamanya. Bila mana orang bertanya, kita dah bersedia. Ya, mesti kita bersedia. Kadang-kadang da'i tengah buat kereta pun orang tanya telefon dengan WhatsApp-nya. Kemudian kita nak tidur pukul 12, ada lagi orang bertanya. Nak ceritanya, orang menjadi sebagai satu rujukan. Kita ni, itu yang kita takut tu. Kalau kita tak tahu, kita nak cakap. Agak-agaklah. Kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, ni nak puasa dah, tak sampai 100 hari ni. Tapi saya nak prepare, Ustaz. Bila mana nanti saya berpuasa siang hari, dia kata da'i, saya kentut waktu sedang berpuasa tengah hari. Adakah puasa saya batal? Ini, kalau kita tidak ada ilmu, tidak memiliki ilmu, bayangkan kita nak jawab boleh. Takkan tak terjawab kita. Soalan macam tu takkan Ustaz tak boleh jawab. Contohlah kan, kita kata, memang ini bukan kata baik, memang ada soalan yang bertanya tiap-tiap tahun. Kentut batal tak puasa? Kentut batal tak puasa? Kita kata macam main lah. Kita kata macam main-main ni. Korek hidung tu biasalah, korek hidung batal tak puasa. Jadi intinya, kita perlu bersedia. Sebab kita sebagai da'i, mad'u ni sasaran orang yang kita nak sampai. Mereka ni zero, kosong. Kadang-kadang memang kosong. Jadi mereka tanya. Macam mana kita kata lah soalan macam ni. Bagi kita macam lah soalan kacang. Takkan aku nak jawab. Dah. Kita tak kira kita ni siapa. Orang bertanya soalan yang mudah, yang susah, itu hak dia. Kita yang disebutkan itu. Orang yang nak menyeru kepada kebaikan. Sebab bila al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar ni secara tak langsung, indirect lah, kita ni sebenarnya sebagai duta kepada pendakwah. Maknanya kita ni nak kena ada sesuatu. Orang yang ada sesuatu, dia akan boleh memberi sesuatu. Orang yang tidak ada sesuatu, maka dia tidak boleh memberi sesuatu. Lillahi ta'ala. Mesti lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dalam doa iftitah. Sembahyang kita, wa nusuki, segala ibadah yang kita buat, wa mahyaya wa mamati, mesti kerana Allah. Menyeru kebaikan bukan kerana apa? Ada sesuatu. Oh, cakap baik, sedap. Kenapa nak menarik bakal pak mentua, mak mentua? Ini ada udang di sebalik toyam. Ni tak jadi dah ni. Sebab dia bukan ikhlas. Tapi kenapa? Kerana ada sebab-sebab tertentu. Dia nak pikat hati mak bakal mak mentua ataupun hati bakal pak mentua dia. Konon dia begitu. Punya manis mulut pada bakal mak mentua dengan pak mentua dah ni. Dia cakap depan pak mentua, mak mentua gini-gini apa semua. Orang tu percayalah, oi, bakal menantu aku ni alhamdulillah. Kan? Takut nanti bakal menantu jadi hantu. Itu orang yang nak menyampaikan, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mesti mereka itu orang yang ada sifat sabar yang kuat. Dan Rasulullah SAW, apa yang Nabi tak hadapi kerana puak-puak musyrikin di Mekah. Tengok macam mana ugutan yang mereka bagi pada Rasulullah SAW. Peringkat sampai mereka nak bunuh Nabi. Itu kemuncak musuh mereka dengan Nabi. Adakah Nabi takut? Tak. Sebab Nabi tahu ini tugas aku tadi. Allah menyebut walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan.
setiap umat maka kami utuskan seorang rasul. Apa peranan rasul? Maka Allah sebut an ya'budullah wajtanibut taghut. Allah kata seru kepada mereka supaya sembah Allah. Yang kedua, beri peringatan tanzir. Jauhi daripada penyembahan taghut, patung-patung berhala. Tinggalkan segala karat jahiliah dah disebut tadi. Tinggalkan segala perkara-perkara yang tidak sinkronis dengan akhlak Islam, yang tidak orang kata apa, yang tidak kita tak sama dengan apa yang Nabi tunjuk. Maka tinggalkan apa yang berlaku pembunuhan terhadap wanita-wanita di zaman jahiliah, maka tinggalkan. So ini kemudian Allah kata faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebahagian sahaja kata Allah daripada mereka yang menerima hidayah, mereka sedar akhirnya beriman kepada Allah. Sebahagian lagi kata Allah, mereka itu terus dalam keadaan kesesatan. Nampak? Kalau kita ambil tadi, sabar itu perlu. Memang kita kata senang ke susah jawab dia. Nak bagi nasihat pada orang yang buat maksiat. Kita nampak Dain, katakanlah kita keluar rumah, depan tu ada taman. Kemudian ada motor. Kita pun tengok-tengok macam laki perempuan, pasangan yang berada di atas motor. Berpeluk-pelukan Dain. Kita kata kalaulah dia suami isteri, kita katakan takkan dia nak buat macam tu kan. Buang karen, buat tempat edan, duduk di rumah lagi seronok kan. Nak bersama dengan isteri, tapi takkan berada di atas motor. Kita pun bayangkan, kita punya assume, andaian, kita buat satu assumption, mereka ni mungkin mereka ambil kesempatan duduk agak tempat gelap sikit, tapi depan rumah kita nampak. Kita nak tegur macam mana? Kita takut juga. Kang aku tegur kang, dia belasah aku pula, begitulah. Aku tegur pula, penampar Arab dia bagi. Kan? Jadi kita rasa takut, berbelah bagi. Sedangkan tadi, amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi aku dah semayang. Bahkan aku juga muazzin. Dia juga bila da'i. Menyeru ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oi, sedaplah azan dia. Bila mana dia balik daripada masjid, tak jauh daripada rumah dia ada taman da'i. Aku tadi menyeru kepada kebaikan, amar ma'ruf, cantiklah. Tapi Allah uji pula. Ni, aku boleh ke tidak nahi mungkar ni? Ini memerlukan strategi dan kaedah. Kalau sekiranya kita tegur direct da'i macam tu, takut khawatir, ya. Mungkin dimarah kemudian. Tapi kalau kita, kononnya contoh inilah, kita pakai jubah, kita pakai kopiah ataupun kain serban, kita keluar daripada rumah. Assalamualaikum, umpama contoh. Ini kaedah.